A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammimil khair. Rabbi zidni 'ilman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustaz minta keingatkan Ustaz, kita sambung daripada ayat pertama, masih berada pada ayat pertama, iaitu setelah jin dengan Quran, apa yang jin cakap kepada kaumnya. Ustaz minta pengingatkan Ustaz tentang ni. Semula Kak, apa tadi Kak? Apa tadi? Setelah jin dengar Quran, apa Okey. yang jin cakap kepada kaumnya. Okey. Silakan Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, syukur kepada Allah, Khamis petang ini kita dapat menyambung siri yang kedua untuk tadabbur ringkas surah Al-Jin. Kita telah pun mengetahui sedikit sebanyak latar belakang surah Al-Jin, tujuan surah Al-Jin. Jadi kita telah juga membaca ayat yang pertama, maknanya kita dah masuk ayat yang pertama. Okay, ayat yang pertama ini kita boleh jadikan ia sebagai perkara pertama tentang jin. Maksudnya perihal pertama yang Allah nak sebut tentang jin, iaitu jin itu mereka telah mendengar dengan sepenuh perhatian terhadap ayat Quran yang dibacakan oleh baginda Nabi SAW ketika Nabi mengerjakan salat subuh. Okay, setakat ini kita tidak mengetahui apakah surah yang dibaca oleh Nabi dalam salat subuh. Wallahu ta'ala a'lam. Yang mana ini adalah perkara yang pertama tentang jin. Kemudian jin itu dia pun balik kepada kaumnya untuk melaporkan apa yang telah mereka temukan semasa mereka mencari punca kenapa sudah ada pengawal-pengawal di langit yang menjaga langit daripada dicuri perbualan para malaikat daripada kalangan syaitan di kalangan jin. Ini adalah perkara yang pertama. Okey. Kita lihat terlebih dahulu dekat pengajaran ya. Kita tengok pengajaran bagi ayat ini. Okey. Kita telah sebut ya perkataan nafar, dia merujuk di antara 3 sehingga bilangan 10. Okey. Kemudian kita terus pergi kepada membincangkan apakah yang kita boleh ambil pengajaran daripada ayat ini. Lepas tu nanti kita akan tambah beberapa maklumat yang lainlah tentang ayat yang pertama ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya paparkan pengajaran, saya kongsikan pengajaran bagi ayat yang pertama. InsyaAllah setiap kali kita dah selesai membuat tafsiran bagi setiap ayat,
Kemudian kita akan cuba cari seberapa banyak ibrah, pengajaran daripada ayat tersebut. Okey. Kita tidak membuat tafsiran dengan tafsiran kita, ya. Kita orang awam, kita merujuk tafsiran yang telah dibuat oleh para ulama tafsir. Baik. Apa yang kita dapat belajar pada ayat yang pertama? Okey, ayat pertama tu rasanya jelas kan? Dia punya, saya kena sebutkan sekali lagi terjemahan ayat, ya. Okey. Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang pertama, katakanlah wahai Muhammad. Maksudnya Nabi ni dia kena sampaikan, dia kena ceritakan. Okey, nak cerita tentang apa? Nabi dia kena cerita kepada orang lain bahawa Nabi telah dapat wahyu daripada Allah. Yang mana wahyu itu memberitahu kepada Nabi bahawa ada 3 hingga 10 jin telah mendengar betul-betul, dengar sungguh-sungguh apa yang Nabi telah bacakan ketika mana salat subuh. Okey, salat subuh itu kita dapat di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Okey. Maka setelah para jin itu dengar Nabi baca ayat Quran itu, maka mereka pun telah berkata. Maksudnya mereka telah balik kepada kaum mereka, mereka cakap, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang sangat ajabah, yang sangat ajaib, yang sangat menakjubkan. Okey, selesai tentang terjemahan ayat dan tafsiran ayat. Okey, sekarang ni kita kena bincangkan apa yang kita dapat belajar daripada ayat yang pertama. Okey, yang pertama, daripada ayat tersebut, ia telah membuktikan bahawasanya Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar seorang Rasul yang dapat wahyu daripada Allah. Itu pelajaran pertama. Macam mana kita boleh keluarkan pelajaran pertama? Okey, yang pertama memang ada perkataan qul. Perkataan qul, katakanlah tu, maksudnya Allah yang berkata kepada Nabi. Allah perintahkan kepada Nabi. Macam mana Allah boleh memerintahkan kepada Nabi menggunakan saluran apa? Itu menggunakan saluran wahyu. Dan pada ayat yang pertama, jelas kita jumpa perkataan, ya Allah mengatakan bahawa telah diwahyukan kepadaku, uhiya ilayya. Uhiya ilayya, telah diwahyukan kepada aku, menunjukkan Nabi SAW ini adalah seorang Rasul yang menerima wahyu daripada Allah. Okey, pelajaran pertama. Pelajaran kedua, okey, dalam nota kalau saya tulis P tu maksudnya pelajaran ni ataupun pengajaran, ya. Bukan pimai tangtu, no. Okey, P kedua tu maksudnya Nabi SAW, kita dapat belajar rupa-rupanya Nabi ni dia tak tahu perkara ghaib. Jin kan termasuk dalam alam ghaib. Betul tak? Jin kan termasuk dalam perkara ghaib. Okey. So Nabi sendiri tidak nampak perkara ghaib tu. Nabi tak nampak jin tu, Nabi tak tahu pun bahawa masa dia solat ada jin dengar Nabi baca ayat Quran. Tapi ada tak Nabi cerita, meremang aku punya leher ni, meremang. Kita kan selalu macam tu kan. Sikit-sikit meremang, sikit meremang. Tapi tak ada pula. Tak ada pula Nabi rasa macam meremang ke. Wallahu alam. Kita ni dapat pada mana pun kita tahu. Okey, dapat perkara yang kedua ni. Maknanya kalau Allah tak cerita kepada Nabi ada jin tu datang, tentu Nabi pun sampai bila-bila pun Nabi SAW tidak mengetahui. Ini menunjukkan keterbatasan pengetahuan Nabi berbanding dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, pelajaran yang kedua. Okey, pelajaran yang ketiga bagi ayat pertama surah Jin ini, kita dapat belajar rupa-rupanya jin itu wujud.
Wujud rupa-rupanya jin ni. Ingatkan macam mitos saja. Ingat macam orang reka-reka cerita. Tak. Jin ini memang wujud. Kenapa dipanggil jin? Kenapa dipanggil jin? Para ulama bincang. Kalau perkataan jin tu daripada huruf jim dengan nun sudah merujuk kepada sesuatu yang tidak dapat dilihat. Itu disebut jin. Contohnya kalimah janin. Contohnya kalimah apa? Jin. Contohnya kalimah syurga, jannah. Tak nampak. Begitu juga kalimah gila, dia panggil junun. Gila, tak nampak kat mana gilanya. Sebab tu jin adalah sesuatu yang yang kita tak nampak. Tapi Al-Quran menggunakan al-jin. Okey. Alhamdulillah selesai 3 pengajaran. Okey, kita masuk pengajaran nombor 4. Apa yang kita dapat belajar? Rupa-rupanya para jin ni juga mereka tidak tahu perkara yang gaib. Maksud dia adalah, ingat tak sebab apa jin itu dia boleh mendengar Quran Nabi baca? Sebab mereka pergi survey, cari kenapa ada malaikat-malaikat di langit jaga, dia akan lontar dengan taib bintang kalau mereka curi dengar berita langit. Sebab tu mereka cari. Kalau mereka tahu, Nabi Muhammad ni telah diutuskan, Quran telah diutuskan, tentu mereka tak pergi cari. Menunjukkan juga jin tu juga tak tahu perkara ghaib. Jadi, banyak tak orang berdamping dengan jin? Banyak tak orang berubat menggunakan jin? Ini telah membatalkan, telah menolak mana-mana yang menganggap jin itu tahu perkara yang ghaib. Kecuali apa yang Allah bagi tahulah, Allah tunjukkan kepada mereka. Okey, jelas. Pelajaran yang keempat ni. Okey. Pelajaran yang kelima. Okey, yang dapat kita belajar, di sini kita dapat belajar ada galakan untuk meniru macam jin mendengar Al-Quran dibacakan. Macam jin tu dia dengar elok-elok. Istama'a tu ada penambahan huruf ta kat situ menunjukkan dia dengar elok-elok. Nanti saat lagi saya akan tunjuk dekat tuan-tuan dan puan-puan surah lain, dalam surah Al-Ahqaf, tuan-tuan akan dapat jawapan lebih jelas macam mana jin tu dia dengar Nabi baca Quran. Tapi dalam surah lain, dalam surah Al-Ahqaf. Nak tahu maklumat itu, tunggu ikut perbincangan kita ni. Kejap lagi saya akan tunjuk pada tuan-tuan perempuan dekat dalam surah Al-Ahqaf. Macam mana jin ni dia dengar Al-Quran tu. Okey. Kita pun kenalah tiru macam jin tu. Sebab kita kan sama-sama hamba Allah, kita kan sama-sama makhluk yang dipertanggungjawabkan untuk beribadat kepada Allah. Kita dah sebut dekat tema bagi tujuan surah jin, surah Az-Zariyat. Jadi yang baik kita ikut. Kalau jin pun dengar, kita pun dengar Al-Quran dibacakan. Okey. Jelas pelajaran nombor 5. Okey. Pelajaran nombor 6. Daripada ucapan jin itu terhadap Al-Quran, kan dia kata, kami ni tadi kami dengar Al-Quran itu adalah ajaba, Quran yang ajaib. Memberikan kepada kita maklumat, Quran sebuah kitab yang mengandungi pelbagai ketakjuban. Ajaib, ketakjuban. Adakah tuan-tuan setuju dengan pelajaran nombor 6 ni? Ke macam mana? Selama ni baca Quran, ataupun kita cuba untuk faham Quran, ada nampak yang takjub tak pada Quran ni? Kat mana takjubnya? Tapi kita dapat daripada ayat pertama, memang jin tu cakap Quran adalah satu benda yang ajabah, takjub.
Okey. Okey, dapat ya? Dapat jawapan, dapat dia punya pelajaran dia. Okey. Apa yang kita dapat belajar juga bahawasanya, tapi tak masuk dekat dalam nota tu, maknanya jin tu macam mana dia boleh tahu Quran itu menakjubkan? Maknanya dia faham Quran tu. Dia faham isi kandungan Quran tu. Lepas tu kalau tuan-tuan nak buat satu pengajaran lain, boleh tambah jin tadi dia dengar terus dia faham. Cepat tangkap dia, cepat faham dia. Kalau kita bagaimana? Okey, itu kita dapat belajar pada ayat yang pertama. Okey. Alhamdulillah kita telah selesai mengeluarkan beberapa pengajaran daripada ayat yang pertama. Sekarang kita nak bincangkan pula apa yang kita kena buat. Okey, apa resolusi dia? Sebab kita belajar tadabbur ni tuan-tuan puan ya, dia tidak hanya habis dekat keluarkan ibrah dia saja. Tapi mesti ada tindakan apa nak kena buat. Apa penambahbaikan yang kita kena ambil setelah faham ayat yang pertama. Okey, saya bagi contoh sahaja. Okey, bukanlah semestinya tuan-tuan kena ikut. Ini sekadar nak menunjukkan contoh kalau macam saya faham ayat pertama itu berdasarkan kitab tafsir, maka saya pun buatlah macam ni. Kalau macam saya letakkan, kalau jin tu wujud, maknanya kita kena menambahkan lagilah kepercayaan kewujudan alam jin. Kita dah percaya dah. Memang kita belajar dulu beriman dengan perkara ghaib. Betul tak? Kita belajar memang ada benda yang ghaib. Tapi pada kali ni, kita baca surah jin, kita lagi menambahkan kepercayaan kita. So kalau ada mana-mana kata, tak adalah jin ni, kita boleh buktikan dengan adanya jin ni. Okey. Tindakan yang kedua, tindakan nombor satu tu lebih kepada pemantapan keimanan ya. Untuk memantapkan lagi keimanan kita. Kalau sebut iman ni apa? Iman ni adalah percaya membenarkan. Percaya dengan yakin. Itu dipanggil iman. Walaupun kita tak nampak jin. Tak pernah lagi kita nampak jin. Betul tak? Depan mata kita. Tak pernah. Tetapi kita beriman, percaya dengan ayat Al-Quran. Dalam surah jin. Kerana Al-Quran adalah kalamullah. Allah tidak pernah berdusta sama sekali. Sebab tu kita harus sebut Allah Ta'ala ni sadaqallahul azim. Benarlah kata-kata Allah. Tidak ada perkataan yang lebih benar melainkan apa yang Allah katakan. Jadi Alhamdulillah iman kita mungkin semakin bertambah-tambah tentang kepercayaan terhadap perkara ghaib. Tapi bukan percaya perkara ghaib ni menyebabkan kita takut. Kita kena minta perlindungan pula kepada jin tu. Bukan maksudnya sebegitu. Tetapi kita beriman tentang kewujudan perkara ghaib macam dalam surah Al-Baqarah tu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang beriman dengan perkara ghaib. Okey. Tindakan yang kedua, okey, kalau macam saya buat satu tindakan yang saya akan ambil setelah saya dapat keluarkan beberapa pengajaran, iaitu mengambil peluang untuk mendengar Al-Quran dibacakan. Kalau macam jin tadi, dia terserempak Nabi tengah solat, mereka ambil peluang dengar baca. Jadi kita pun, kalaulah kita contohnya, kita buka radio, betul, dengar orang baca Quran, ambil kesempatan dengar. Ini ada je ayat Quran, laju-laju pula dia scrollnya. Macam tu. Buat macam tak dengar macam tu. Jangan. Kita tengok, buka TikTok, ada live tengok, tekan keluar satu-satu. Ada orang baca Quran, dengar sekejap. Kali kurang. Sampai habis. Faham tak? Macam tu. Buka radio, buka TV, tengok dekat internet, tengok dekat YouTube, dan Quran dengar. Ambil peluang. Okay?
ambil peluang untuk dengar Al-Quranul Karim. Okey, tindakan yang kedua ni, saya nak kuatkan, saya nak kukuhkan dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, Nabi SAW ni sunnah Nabi, kesukaan Nabi, Nabi suka mendengar orang lain baca Quran. Antara satu sahabat yang Nabi suka dia baca Quran adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi pernah cakap dekat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Iqra alayya al-Quran." Nabi kata dekat Abdullah bin Mas'ud, "Bacakanlah Al-Quran untuk aku." Nabi kata, "Boleh tak hang baca ayat Quran? Aku nak dengar." Abdullah bin Mas'ud, dia terkejut sebab Rasulullah ni kan lebih bijak, lebih tahu tentang bacaan Quran, talaki dengan Jibril alaihissalatu wassalam, kan? Tapi kenapa pula tok guru yang minta anak murid baca ayat Quran pula? Jadi Abdullah bin Mas'ud tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, adakah aku ke yang nak kena baca Al-Quran engkau dengar? Sedangkan Quran itu Allah turun kepada engkau." Tapi apa jawab Nabi SAW? Nabi kata, "Aku sangat suka mendengar Al-Quran jika dibaca oleh orang lain." Nabi kata, "Memang itu sunnahku," kata Nabi. "Aku suka dengar orang baca." Lepas tu kadang-kadang tuan-tuan dan puan, kalau kita tak larat nak baca Al-Quran, kita boleh ambil peluang mendengar Al-Quran dibacakan. Ada banyak qori-qori yang bagus-bagus yang boleh kita dengar baca Al-Quran. Nak yang berlagu, yang nak nadanya satu hala je. Macam-macam. Okey. Abdullah bin Mas'ud tanpa berlengah, dia pun bacalah surah An-Nisa. Okey, kenapa dia baca surah An-Nisa? Setakat ni saya tak dapat lagi jawapan sebab dia pilih surah An-Nisa. Lepas dibaca tu, daripada ayat awal sampai ayat nombor 41, Nabi SAW cakap dekat Abdullah bin Mas'ud, "Okey, stop." Nabi kata, "Hasbuk." Nabi kata, "Cukup." Nabi kata, "Berhenti." Abdullah bin Mas'ud ni dia terkejut lah. Tadi suruh baca, lepas tu suruh berhenti pula. Dia pun toleh kepada Nabi SAW. Dia pusing kepada dia tengok apa jadi kat Nabi ni. "Aku melihat kedua mata baginda mengalirkan air matanya." Maknanya Nabi menangis. Kesan daripada Nabi faham ayat yang dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau tuan-tuan hayati ayat tu, ayat 41 tu memang ayat tu deep sangat. Memang kena pada baginda Nabi SAW. Sebab apa tahu? Sebab ayat 41 tu Allah bagi tahu semua umat mereka nanti akan dibicarakan bersama dengan para rasul mereka. Jadi Nabi ni dia tahu ada umat dia yang memilih jalan kafir, tak nak masuk Islam. Jadi Nabi nanti akan dihadapkan kepada mereka untuk Allah bicarakan, dah sampaikan ke belum, dan sebagainya. So Nabi terkesan ayat tu dengan cinta Nabi kepada umat dia tu, nangis dia sampai dia kata dekat Abdul Mas'ud, "Boleh tak berhenti baca?" Sebab Nabi ni dia suka hayati daripada satu ayat kepada satu ayat. Okey, tuan-tuan dan puan, itu tindakan yang dapat saya bagi contohlah berdasarkan ayat yang pertama. Okey, jelas? Okey, sebelum kita baca ayat yang kedua, okey, ayat yang kedua ni adalah ayat yang sambungan selepas jin dia balik ke kampung, ke tempat mereka. Mereka kata, "Kami dah dengar Quran yang menakjubkan ni." Kemudian dia cerita yang menakjubkan tu apa? Apa berita dalam Quran tu? Ada maklumat apa? Itu nanti kita akan jumpa pada ayat yang kedua. Tapi sebelum saya pergi ayat yang kedua, saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, sebenarnya kalau kita cari maklumat Nabi jumpa dengan para jin ni, sebenarnya beberapa kali ada beberapa kali Nabi bertemu dengan kumpulan jin.
kali pertama yang ayat kita baca ayat 1 ni, yang itu Nabi tidak mengetahui. Maksudnya Nabi tak berhadapan dengan mereka. Sebab Nabi sedang solat, mereka yang dengar. Sebenarnya selepas mereka dengar tu, lepas dia macam ni, seolah-olah macam surah jin ni, depa habis cerita, lepas tu diorang datang secara sukarela kepada Nabi SAW untuk Nabi bacakan lagi ayat Quran. Tuan-tuan, kita ni ya Allah, kita pergi cari tak orang lain. Syoknya dengar baca Quran ni. Nak lagi tak baca? Jin ni dia pergi kepada Nabi beberapa kali untuk Nabi bacakan ayat Quran untuk dakwah mereka, terangkan. Maknanya mereka minta kepada Nabi ni buat juga kelas tadabbur. Iya. Tak percaya. Tengok saya tunjuk tuan-puan bukti dia. Okey, tuan-tuan ya. Tuan-tuan tolong buka surah nombor 46. Okey, buka surah nombor 46, surah Al-Ahqaf. Cari ayat 29 sampai 32. Ni kena catat. 29 sampai 32. Surah Al-Ahqaf adalah ayat Quran yang menunjukkan jin mereka telah minta sukarela jumpa Nabi dan Nabi pun datang memberikan kelas tadabbur kepada para jin tu. Kita nak tengok bukti dia. Ni bukan saya bukan reka cerita ni. Tengok ya. Kita baca sepintas lalu sekejap. Ayat nombor 29 sampai 32. Kita tengok. Kita ambil ayat utamalah. Okey, kita pun bukalah surah Al-Ahqaf. Ya, surah Al-Ahqaf ayat 29. Maknanya kalau kita nak susun maklumat macam ni. Okey. Kali pertama Nabi bersama dengan jin baca Quran tanpa Nabi melihat jin, tanpa Nabi rancang, itu dekat yang surah jin. Tapi kali kedua ni, ia memang dirancang. Maksudnya, mereka datang jumpa Nabi, Nabi pun pergi mendatangi mereka. Okay, tengok ya, para jin tu, dia cakap apa dekat jin-jin tu. Tengok ayat 29 surah Al-Ahqaf. Allah cerita, وَإِذْ ثَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ. Ketika kami menghalakan satu rombongan jin datang kepada kamu. Jin ni, jin-jin yang dengar yang dah surah jin tu sebenarnya mereka dah beriman dah. So, berarti mereka tak puas lagi. Tak puas lah dengar Quran ni. Tak puas lagi. Mereka datang lagi kepada Nabi SAW. Tapi waktu datang ni memang Nabi tahu. Tapi tak ada pun Nabi kata, ya ke jin? Mana jin ni? Tak ada. Jangan takut. Okey. Dia datang untuk mendengar Al-Quran. Yastami'unal Quran. Okey, mereka nak dengar Al-Quran. Sepatutnya kita kena jadi macam tu. Lepas belajar lagi, nak belajar lagi, nak belajar lagi. Okey, selepas mereka dah datang dengar untuk Nabi membacakan ayat Quran, Allah Ta'ala kata apa? Macam mana adab mereka? Macam mana mereka buat display mereka? Allah kata, falamma hadaruhu. Setelah mereka menghadirinya, hadaru tu menghadiri majlis Nabi nak bacakan Al-Quran tu, qalu, mereka berkata sesama mereka, ansitu, mereka kata apa? Diamlah kamu semua. Tengok, jin-jin berkata, diam. Oh, Nabi nak baca Quran ni. Tengok. Tapi kalau kita dibacakan Quran, orang tak mau dengar, dia minta kita baca, lepas tu dia tak mau dengar, teruklah dia lebih daripada jin. Jin pun tahu ada adab mendengar bacaan Al-Quran. Okey. Selepas para jin tu dah habis dah sesi tadabbur Nabi bacakan ayat Quran tu, mereka buat apa? Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Mereka pun baliklah jumpa dengan jin-jin yang lain. Mereka pun menjadilah pendakwah.
Mereka jadi pendakwah pula. Mereka jadi da'i, duat, pendakwah kepada jin-jin yang lain. Itulah ayat nombor 29. Tapi kita tak sempatlah untuk baca ke semua surah Al-Qaf tu. Tapi dekat ayat 29 ni jelas menunjukkan para jin datang kepada Rasulullah untuk mendengar Nabi baca Quran. Lepas tu dia balik sampaikan kepada kaumnya. Kita pun kena macam tu jugalah. Belajar dah catat dah. Ui, kalau buat catat nota ni, ya Allah, habis banyak buku dah. Kan, betul tak? Dengan gambar rajah, dengan macam-macam kita buat infografik dah, apa-apa-apa. Tapi kita tak pergi sampaikan. Dekat orang paling dekat dengan kita pun kita sampai. Paling kurang kat anak-anak, kat pasangan, dekat ahli keluarga, sampaikan. Okey, tak apa. Itu kita ambil secara umum. Baik, tuan-tuan, untuk kuatkan lagi maklumat tentang kedatangan jin beberapa kali, kali ni Nabi sendiri yang pergi dekat jin tu pula. Okey, saya rujuk dalam hadis riwayat Muslim. Nanti saya letakkan dekat nota. Dekat hadis riwayat Muslim, Amil, seorang perawi hadis, dia kata, aku telah bertanya kepada Al-Qamah. Al-Qamah ni seorang tabi'i. Dia tanya dekat Al-Qamah, dia kata, Al-Qamah, dia kata, pernah tak Abdullah bin Mas'ud ada bersama dengan engkau pada malam jin? Di malam jin. Dia panggil macam ni, dia kata, Al-Qamah tanya, dia kata, Al-Qamah ditanya, Abdullah bin Mas'ud kan, sahabat Nabi tu, apakah dia pernah bersama dengan Nabi waktu cerita jin datang tu? Jin datang tu macam surah Al-Qaf lah. Engkau ada tak malam tu? Abdullah bin Mas'ud ada tak? Kenapa dia tanya? Sebab dia nak tanya soalan dekat Abdullah bin Mas'ud. Dia tanya kepada Al-Qamah. Okey. Al-Qamah jawab, aku bertanya, dia kata apa? Aku pun sebenarnya pernah tanya dekat Abdullah bin Mas'ud, apakah antara ramai-ramai kamu ni ada tak yang pernah bersama dengan Rasulullah di malam jin? Boleh faham Okey, kejap Oh, maafkan saya tuan-puan, saya terbaca 2 kali. Okey, maksudnya macam ni. Mula-mula, okey, Amil dia bertanya kepada Al-Qamah, pernah tak Abdullah bin Mas'ud ada dengan Nabi waktu malam jin tu? Okey. Lepas tu Al-Qamah ni, dia pun pergilah jumpa Abdullah bin Mas'ud. Dia tanya dekat Abdullah bin Mas'ud, betul ke engkau ni pernah ke ikut Nabi SAW ketika mana malam jin? Abdullah bin Mas'ud kata apa? Tak ada. Dia kata tak ada. Aku tak ada masa tu, dia kata. Tetapi dia kata, kami pernah bersama dengan baginda Nabi SAW pada satu malam. Dia kata, tapi kan dia katakan, ada satu malam tu, aku pernah tau bersama-sama dengan Nabi SAW, tiba-tiba Nabi hilang. Dia kata, tiba Nabi hilang. Kami ni pergilah cari Nabi. Dekat lembah-lembah tak jumpa, lereng-lereng bukit tak jumpa. Faham tak? Ni siapa yang cerita ni? Allah Mas'ud dia cerita dekat siapa? Dekat Al-Qamah. Okey. Jadi Allah Mas'ud kata apa? Waktu Nabi hilang tu kami cari dia. Dekat bukit-bukit tak jumpa, dekat lereng-lereng tak jumpa, dekat lembah-lembah tak jumpa. Lepas tu mereka pun buat macam kesimpulan lah. Mungkin Nabi ni jin dah bawa terbang kot. Ataupun baginda Nabi ni telah dibunuh jadi diam-diam. Tu para sahabat punya
tanggapan dia. Sebab Nabi tiba-tiba tak ada. Tadi ada, tiba-tiba hilang. Itulah boleh faham sebab apa tahu? Sahabat boleh cakap dengan jin. Kan kita tahu surah jin kan awal-awal surah yang ada kaitan dengan jin. Jadi mereka tahulah kewujudan jin tu. Okey. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia kata malam tu kami tak jumpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata malam tu adalah merupakan malam yang terburuk bagi kami, dia kata. Sebab kehilangan baginda Nabi SAW. Tuan-tuan nak tahu tak apa berlaku? Esok pagi, Nabi muncul dari arah Gua Hira. Dari arah Gua Hira. Dia pendapat, itu Nabi tu. Tapi dia datang daripada Gua Hira. Okey. Para sahabat ni pun tanya, Ya Rasulullah, jenuh kami cari engkau ya Rasulullah. Kan? Tapi kami tak jumpa-jumpa. Faham tak? Lepas tu Allah masuk kata lagi, kami rasakan, kami cari engkau tak jumpa-jumpa ya Rasulullah. Kami rasa malam tu Rasulullah, malam yang terburuklah yang kami alami. Lepas tu tahu tak Nabi jawab apa? Nabi tak cakap lah, ceteka-ceteka. Tak ada. Nabi pun cerita. Nabi pun cakap lah, malam semalam tu, aku pergi bersama dengan jin, aku bacakan Al-Quran kepada mereka. Tahu tak? Nabi kata, malam tu aku pergi dengan jin, bacakan Al-Quran kepada mereka. Ada kelas tadabbur lah, seolah hanya kelas nak fahamkan Quran tu. Jelas tak? Okey, Nabi baca surah apa? Setakat yang kita tahu, Nabi pernah membacakan surah Rahman tu. Kita dah belajar dah surah Rahman kan? Okey. Abdullah bin Mas'ud, dia cakap lagi, Nabi ni tunjukkan kepada kami mana tapak-tapak kaki mereka. Mana unggun-unggun api jin tu. Faham tak? Kemudian, Nabi pun ceritalah, mereka meminta bekalan makanan dan sebagainya. Sampai kat situlah ceritanya riwayat Muslim. Okay, jelas tak Puan? Rahimani urahimakumullah. Okay, ya? Okay. Cukuplah kisah tentang surah Al-Jin. Okay. Kalau tuan-tuan nak tahu lagi cerita yang Nabi jumpa jin tu, kena lihat balik cerita dalam surah Ar-Rahman. Bukanlah surah Ar-Rahman. Nabi pernah membacakan surah Ar-Rahman tu. Okey, tuan-tuan, saya rasa cukup dengan kadar ini untuk menjelaskan pertemuan beberapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para jin. Okey. Ada soalan? Ada pertanyaan? Okey. Tapi Ustaz, ya, tak maksudnya kan kalau pertemuan yang Ustaz cakap tadi tu, selepas-lepas tu jin tu belajar, maksudnya dia tumpang grup-grup usrah para sahabat ke macam mana Ustaz? Untuk belajar Al-Quran tu. kalau yang tadi tu mereka asing lah. Mereka tak datang dalam kelas-kelas bersama dengan para sahabat. Hatta dalam surah Rahman tu memang daripada kelas mereka sendirilah. Dia ada private class dia. Nabi jumpa dalam bentuk asal ke macam mana Ustaz? Wallahu ta'ala a'lam. Nabi tak cerita pula. Tapi memang Nabi pergi, kalau ikutkan macam bentuk asal lah, pergi. Sampaikan kalau kita baca dalam Sahih Bukhari, okey, ada jin datang dari Yaman, pernah minta kepada Nabi makanan. Dia pun minta Nabi ada tak stok makanan. Dia macam kita sekarang lah, beras tak jumpa, beras tak ada, telur tak ada, contohlah. Kan? Maka
Nabi kata dalam hadis Bukhari, Nabi kata aku pernah didatangi beberapa jin dari mana? Dari Nasibin daripada Yaman. Lalu mereka minta stok makanan kepada aku. Lalu aku berdoa kepada Allah supaya mereka ni, jin ni, dia boleh jumpa mana-mana makanan dia. Ketika mana mereka lalu, kalau ada tulang-tulang, kat situ mereka boleh dapat makanan. Kalau ada kekotoran, dekat situlah menjadi makanan mereka. Boleh? Boleh faham, Okey. Tengah kadar tu saja, ya. Okey. Tapi saya nak baca satu ayat surah Al-Aqaf, satu lagi ayat. Kita tengok dekat ayat nombor 30. Ayat 30 ni ada satu cerita menarik tentang jin. Jin ni, ingat tak tadi, waktu Nabi datang bacakan ayat Quran kan, dia kata apa? Okey, diam semua, diam, fokus kan. Lepas tu, mereka pun balik, mereka sampaikanlah mereka pun berdakwah kepada jin-jin yang lain. Okey. Lepas tu ayat 30, waktu mereka balik pada jin-jin yang lain tu, mereka berkata. Ini surah Al-Aqaf, kita ambil sekejap surah Al-Aqaf, nanti kita patah balik pada ayat kedua surah jin. Okey, mereka berkata apa? Ya qaumana, wahai kaum kami, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang diturunkan selepas Musa. Rupa-rupanya jin ni mereka pernah tahu kitab Taurat. Lepas tu ayat tu kata, jinnya kata, wahai kaum jin, kami telah mendengar satu kitab iaitu Al-Quran yang telah diturunkan selepas Musa. Maksudnya selepas Musa ada kitab apa? Kitab Taurat. Para ulama tafsir kan, mereka bahas jin yang ni macam mana dia boleh tahu kitab Taurat Nabi Musa? Ada para ulama mengatakan jin itu sebenarnya jin Yahudi. Tapi dia masuk Islam jin Yahudi yang Islam. Ada kata macam tu. Sebab kitab Taurat. Ada para ulama kata, ada banyak perbincangan lah, tapi itu daripadanya. Okey, nanti kita akan ambil balik ayat 30. Kita nak kupas dulu ayat nombor 2 surah jin. Okey, jom kita patah balik ayat yang kedua dalam surah jin untuk kita lanjutkan lagi. Waktu jin tu dia dah balik, dengar Nabi baca Quran pada salat subuh, mereka kata Quran ni menakjubkan, amazing dia kata. Quran ni ajaba, mereka kata apa lagi? Mereka kata apa lagi? Kita tengok ayat yang kedua. Kita tengok ayat yang kedua. Okey, setakat ni boleh ikut tak? Tuan-tuan dan puan-puan? Jelas ke suara saya? Jelas Ustaz, boleh. Okey. Sekarang ayat yang kedua. Okey, ayat yang kedua. Kak bacakan ayat yang kedua atau siapa-siapa boleh baca ayat yang kedua? Surah Al-Jin. Aisyah boleh baca Aisyah? Boleh baca ke? Boleh. Dengar suara. A'udzubillah. Dengar suara saya. Dengar Aisyah, dengar. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahdi ila rusydi fa amanna bi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Okey, terjemahan ayat yang kedua. Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan menyekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Allah, hilang suara puan. Puan tak pergi alam jin puan Puan ada kat sini kan? Jelaskan suaranya. Okey, tak apa. Kita semua ke? Tadi saya pakai headphone. Oh, pasal headphone. Okey, tak apa puan, guru-guru puan petang-petang ni. Okey. Nombor 2 ayat terjemahan tadi tak dengar. Kurang jelas puan. Saya ingatkan puan ada buat terbang lah dengan jin tadi tu. Sayup-sayup suara. Dia roit sekejap. Ayat 3.
yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan Okey. kami sekali-kali tidak akan menyekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Okey. Jazakillah khairan puan. Terima kasih banyak-banyak puan. Okey. Ayat yang kedua, setelah para jin itu dia mengatakan Quran itu ajaib menakjubkan, mereka elaborate lagi. Mereka perincikan apa yang ada dalam kandungan Quran tu. Mereka kata Al-Quran itu Yahdi. Yahdi ni macam memberi hidayah. Yang memberikan petunjuk kepada apa? Kepada rusydi, iaitu kebenaran. Kepada kebenaran. Ar-rusydi tuan-puan ya. Ar-rusydi lawan kepada kalimah al-ghayyu. Ar-rusydi ataupun ar-rasyadu dia digunakan untuk lawan kepada kalimah al-ghayyu. Contoh macam ayat ni. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydi minal ghayy. Cari ayat tu. Allah Ta'ala kata apa? Tidak ada paksaan dalam Islam. Allah kata. Lepas tu, ayat tu. Jadi, perkataan ar-rusydu lawan kepada kalimah al-ghayyu. Al-ghayyu itu adalah sesat. Okey. Kita kena dalamkan sikit ar-rusydi, kita terjemah dia sebagai kebenaran kan? Sebenarnya betul. Ar-rusydi dia kebenaran, tapi dia lebih spesifik lagi daripada kebenaran. Maksudnya macam ni. Okey, kebenaran bahasa Arab apa? Haq. Okey. Nak tahu maklumat yang sama ar-rusydi ni kebenaran, mari kita patah balik tengok surah Al-Ahqaf tadi, kena tengok ayat nombor 30. Tengok ayat nombor 30, ayat dia lebih kurang macam ayat 2 surah Al-Jin. Tengok ya, ayat 30 surah Al-Ahqaf. Ni jin dia kata apa? Yahdi ilal haqq. Jumpa tak? Yahdi ilal haqq. Ini ayat 30 surah Al-Ahqaf. Dia tukar daripada rusydi kepada haqq. Kalau ayat 2 surah Al-Jin, Yahdi ila rusydi. Kalau surah Al-Ahqaf ayat 30, Yahdi ilal haqqi. Jadi apa beza antara haqq dengan rusydi? Para ulama menyebutkan rusydi itu kebenaran, tetapi ia lebih spesifik lagi. Sebenarnya ataupun mudah je. Okey, kalau haq dia umum. Haq adalah kalimah yang umum. Tapi lebih spesifik lagi adalah ar-rusydi. Okey, sekarang kita nak dapatkan jawapan lebih lanjut lagi. Tengok ya, jin ni macam mana dia boleh cakap? Quran tu rupa-rupanya yang Nabi baca tu membawa petunjuk kepada rusydi. Jadi kita kena tahu apa tu rusydi. Okey, memang terjemah kebenaran, tapi mari kita lihat perbahasannya. Okey, begini. Ya. Okey. Ar-rusydi, kita pegang dulu maklumat ya. Ar-rusydi, ra tu yang berbaris di depan, ar-ru ataupun ar-ra. Kadang-kadang Allah guna ar-rasyadu. Kadang-kadang Allah guna ar-rush. Ra berbaris depan. Kadang-kadang ra berbaris di atas. Mudah ingat, ar-rusydu ataupun ar-rasyadu memang digunakan di dalam cerita tentang petunjuk. Dia dikaitan dengan hidayah jugalah. Okey, mari kita dalami sikit lagi. Ni saya tunjukkan contoh ya.
Tadi saya dah kata apa kalimah lawan bagi rusdi adalah al-ghi. Itu kesesatan lah. Kebenaran lawannya kesesatan. Okey, sebab itu kita kata kalimah haq lawannya batil kan. Tapi ini rusdi lawannya ghi. Dia lebih spesifik lagi. Okey. Sekarang mari kita nak tengok perbezaan. Okey, dengar ya baik-baik. Sekejap ya. Sekarang dah 5:37. Tadi kita mula pukul berapa? 2:45. Okey. Dalam Quran, Allah kadang-kadang menggunakan ar-rasyadu. Allah tak guna baris depan. Allah guna ar-rasyadu. Kadang-kadang Allah menggunakan, ya, kadang-kadang Allah menggunakan ra tu berbaris di hadapan ar-rusydu. So apa beza dia? Ya, inilah hebatnya ayat Quran ni, tukar baris je boleh berkembang maknanya. Okey. Kalau Allah guna ar-rasyadu, ia merujuk isu itu tentang akhirat sahaja. Kebanyakannya ar-rasyadu dia dikaitkan dengan urusan akhirat, urusan keagamaan. Tapi kalau Allah guna ar-rush, ra tu berbaris di depan, ia merujuk kepada urusan dunia, urusan akhirat. Jadi jin tadi, dia kata Quran itu menunjukkan membawa Yahdi ila apa? Ila rasyadu ke ila rushdi? Ila rushdi kan? Membawa maksud jin itu dia mengetahui Quran ni dia bukan bab akhirat je. Dia menyentuh juga urusan hidup kat dunia. Itulah ar-rusydu. Jelas nak? Nampak tak? Ini kita nak tunjukkan apa yang menakjub sangat yang jin tu cakap. Rupanya Quran ini adalah lengkap. Urusan dekat dunia ada disebutkan. Urusan untuk hari akhirat. Untuk akhirat. Ada dalam Al-Quranul Karim. Itulah ar-rusydu. Beza dengan ar-rasyadu. Okey, tuan-tuan. Ingat tak kisah pemuda Al-Kahfi? Waktu dia sampai dekat gua tu, idza awal ila al-kahfi tu, faqalu, mereka doa apa? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Mereka tak sebut min amrina rusyda. Mereka guna rasyada. Kenapa? Kerana orang yang pergi ke gua tu dikatakan mereka ni adalah anak bangsawan. Mereka dah tak perlulah. Lepas tu mereka sanggup tinggal pangkat, tinggal kampung halaman mereka, tinggal harta-harta mereka semata-mata nak pertahankan agama. Sebab tu mereka dah tak fikir dah bab urusan keduniaan tu. Sebab tu dia minta hanya urusan ar-rasyada, urusan akhirat, urusan tentang agama mereka. Itulah perbezaan antara ar-rasyadu dengan ar-rusydu. Okey. Setakat ni jelas tuan-tuan perempuan? Jelas Ustaz. Okey, daripada apabila kita jelas, kita dah tahu dah apa isi kandungan kita Al-Quranul Karim. Okey. Semangat lagi untuk kita fahamkan lagi apa yang jin ni kata lagi. Okey. Maksudnya jin ni dia tolong kepada kita. Terangkan kat kita Quran tu ada apa. Betul tak? So kalau ada orang kata, alah Quran ni pasal akhirat je, pasal agama je, pasal dosa pahala je, tak ada kaitan dengan urusan dunia. Siapa cakap? Politik ada dalam Quran. Dah cakap apa? Urusan apa? Urusan mentadbir ada dalam Quran. Urusan ni
urusan persidangan parlimen. Ada tak dalam Quran? Ada tak? Ada dalam syura-syura. Surah Syura. Ada satu surah. Ada satu surah pula dah. Ada satu surah Asyura, surah mesyuarat. Quran ni dia ajar macam mana nak kendalikan mesyuarat. Ya. Apa lagi tu tak nak cakap urusan duniawi cakap. Yang tak ada dalam Quran. Tak. Quran sentuh dua-dua. Sebab tu Al-Quran panduan hidup. Macam mana nak urus anak, nak cakap dengan anak macam mana? Ada tak diberikan petunjuk? Ada tak panduan tu dalam Quran? Ilmu parenting. Ada. Urusan apa? Urusan jual beli. Ada tak? Ada. Kalau nak tahu lengkap, urusan family ada tak dalam Quran? Urusan ada. Paling banyak kenalah buat analisis surah Yusuf. Semua ada. Okey, itulah nak menguatkan perkataan ar-rusydu. Okey, dah selesai tadi. Jin tu cakap, dia kata Quran itu memberikan petunjuk kepada mereka tentang urusan yang benar, bab keduniaan dan juga bab keakhiratan. Okey. Kemudian jin tu cakap apa lagi? Dia kata kami beriman kepadanya. Jin tu dia telah buat satu pengisytiharan. Dia kata kami menerima ayat Quran tu. Kami membenarkan ayat Quran tu. Kami percaya dengan yakin isi kandungan Quran tu. Ayat yang kedua ni mereka sampaikan kepada siapa? Mereka sampaikan kepada jin-jin yang mereka dah balik tu. Mereka sampaikan. Okey. Lepas tu jin tu cakap lagi. Kami tidak sama sekali. Maksud dia berkata, kami beriman kepadanya. Kepada Al-Quran. Maknanya jin ni tahu apa yang ada pada Quran. Dia tahu itu daripada Tuhan. Dia beriman. Lepas tu dia kata, dan kami sama sekali tidak akan mensyirikkan Rabb kami dengan sesuatu pun. Ini dipanggil kaedah apa? Dia panggil kaedah membuat penafian. Kalau tadi dia buat isbat. Isbat tu macam dia kata, kami beriman kepadanya dan kami tidak sama sekali akan mempersekutukan Tuhan dengan sesuatu pun. Okey. Ada tak jin ni orang tohmah ke, jin-jin lain tohmah dia, label dia apa, ada ke tak ada? Setakat ni tak dengar lagi lah. Okey, jelas tak ayat nombor 2? Okey, ini menunjukkan ada jin yang beriman ke? Ada. Maknanya ada jin yang buat syirik ke kepada Tuhan? Kita akan jumpa nanti maklumat tu. Dan kita akan jumpa macam mana iblis, dalam bahasa moden kita, macam mana iblis telah ajar mereka benda salah tentang Allah. Nanti kita akan tengok jin ni nanti dia akan cerita balik tentang rupa-rupanya selama ni kami dapat ajaran yang salah daripada iblis. Nanti kita akan jumpa jin tu cakap apa. Sekarang kita pergi dulu ayat yang ke-2. Okey, dah selesai, boleh faham? Sekarang kita nak kena buat apa? Kita nak tengok pada pengajaran. Jom kita bincang pengajaran bagi ayat yang kedua. Apa yang kita dapat belajar? Apa ibrah dia? Okay. Biasa dengar ibrah kan? Pengajaran teladan. Okey, nombor 1. Ni saya bagi contoh saja Okey, nombor 1. Kalau macam saya dah faham ayat tadi, saya pun keluarkanlah apa yang saya dapat belajar. Okeylah, kita kata pengajaran apa saya dapat belajar. Saya pun kata macam ni. Okey, saya katakan
Al-Quran adalah huda, hidayah. Okey. Sebab jin tu cakap, Quran ini yahdi, memberikan petunjuk. Jadi apa jin tu cakap, kita keluarkan dia punya maklumat tu dengan kita kata, oh, saya dapat belajar, rupanya Quran itu adalah hidayah. Okey. Jelas, saudara perempuan? Pada faham ya? Tadi kita mula kau apa kak? 2.45 kan? Apa Ustaz? Kita tadi mula kau apa? 2.45 Kita kan? mula 2.45, kita habis dalam 4 suku Ustaz. 4 suku. Oh, sekarang dah 3.40. Oh. Sebab dekat TikTok ni, kalau lebih sejam dah tak boleh nak upload semula video. Tapi dah sejam dah ni. Tak maaf lah, terlupa lah, tak apalah. Okey. Kita dapat belajar, Al-Quran adalah petunjuk menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada kita mana jalan yang benar, mana jalan yang lurus. Okey, Al-Quran tu adalah petunjuk kepada menunjukkan kita. Okey, dalam bab urusan duniawi ni macam mana yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Dalam urusan agama, urusan ukhrawi akhirat, macam mana, apa yang nak kena buat, apa yang tak boleh buat. Itulah pelajaran nombor 1. Yang ni saya dapatlah, macam saya keluarkan isinya seperti inilah. Okey, tuan-tuan faham tak? Boleh faham pelajaran nombor 1? Okey. Pelajaran yang kedua, kewajiban kita beriman kepada Al-Quran. Sebab kan jin tu cakap, dia kata apa? Fa'amanna bihi, kami beriman dengannya. Maknanya kita pun kenalah beriman. Beriman tu apa? Membenarkan dalam hati, atas diku bil qalbi. Tuan-tuan kena faham ya perkataan iman no. Iman tu adalah membenarkan dalam hati. Dalam hati kita ni, kita meyakini, oh Al-Quran tu memang dari Allah. Okey, Al-Quran disampaikan oleh para malaikat, melalui Allah minta disampaikan. Okay, kita yakin pada hati tu. Dan kita kena mengakui dengan lidah. Lidah kita sebut, ya, saya beriman. Lidah kita sebut, ya, saya beriman. Al-Quran tu benar-benar daripada Allah. Adalah kalamullah, Allah yang turunkan. Lepas tu, kenalah ada tindakan untuk membuktikan apa yang telah kita setuju dalam hati kita dan yang telah kita luahkan dengan mulut kita. Itu dipanggil beriman. Sebab itu jin tu, dia buktikan tak dia beriman? Kan dia kata, kami beriman dengannya. Lepas tu dia kata apa? Kami sama sekali tidak akan mensyirikkan Tuhan dengan sesuatu. Maknanya jin tu, dia telah menunjukkan bukti mereka beriman, tapi mereka kena buat apa beriman tu? Iman dia tak cukup hanya dengan kata. Dia tak cukup hanya kata, saya terima Quran tu, saya percaya kepada Allah. So, dia kena dibuktikan kata-kata itu dengan action. Jadi, action yang dilakukan oleh para jin itu, mereka kata, kami sekali-kali tidak akan mensyirikkan Tuhan dengan sesuatu. Boleh faham tak agak-agaknya? Okey, kalau dah faham, jom kita masuk pelajaran nombor 3. Hanya Allah sahaja buat selama-lamanya yang layak disembah, yang layak diibadahi. Tidak ada mana-mana Tuhan yang lain. Sekalipun orang menamakan dia Tuhan, tapi pada hakikatnya tak layak pun dipanggil Tuhan. Jadi Allah sahajalah yang layak disembah, diibadahi. Tiada sembahan yang lain. Sebab apa kan jin tu cakap tadi? Dia kata kami selama-lamanya takkan mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Jadi ambil balik
ucapan jin tadi tu, letakkan dia di bawah pengajaran. Okey. Pengajaran yang keempat, kita dapat belajar kefahaman para jin ini terhadap ayat Al-Quran yang mereka dengar. Rupa-rupanya mereka faham ya Ustaz, Quran tu. Mereka belajar bahasa Arab kat mana Ustaz? Wallahu a'lam. Tuan jangan tanya, saya tu saya tak tahu. Sebab saya tak pernah ada kawan dengan jin. Tak pernah interview nah. Rasanya Ahmad Al-Bab pun tak pernah interview. Kan? Tapi dia faham. Jelas tuan Puan ya? Saya tak tahu mereka faham Arab tu macam mana. Wallahu a'lam. Tapi yang kita telah tunjuk dekat surah Al-Qaf tadi, waktu kita Taurat pun mereka boleh tahu. Al-Quran pun mereka boleh tahu. Okey. Jelas ya? Okey. Maknanya kalau kita tak faham-faham isi kandungan Quran tu, tepuk dada, tanyalah iman tu. Siapa lagi yang teruk? Jin tu ke atau kita? Selama ni duduk apa? Duduk kecam jin je. Nampak macam jin ni low class, jin ni jahat. Sebut jin ni jahat je. Kesian dekat jin. Jin yang baik-baik ni kesian dekat mereka. Okey. Jin ni kalau jin tu dia boleh cakap lah dekat kita. Kalau dia boleh hantar mesej kat kita. Betul tak? Dia akan cakap. Hei eleh korang ni. Kan? Tak faham Quran. Okey, itu gurau saja. Okey. Apa yang kita kena buat tuan-tuan setelah kita dapat keluarkan 4 tindakan? Okey, 4 pelajaran ni, ini saya bagi contoh ya. Kalau tuan-tuan, ibu-ibu, kalau ada yang nak dikeluarkan lagi, tolong senaraikan. Kalau ada tolong senaraikan. Okey. Jadi kita pergi kepada apa yang kita kena buat ni. Apa perubahan yang kita kena ambil ni setelah kita faham ayat 2 tadi. Okey, ini sebagai contoh. Yang pertama, kita kena usahalah untuk faham Al-Quran. Okey, kita dah sebut tadi kan jin tu sampai minta Nabi datang lagi, betul tak? Bacakan ayat Quran lagi, nak lagi faham. Jadi kita pun kenalah macam tu, berusaha untuk faham Al-Quran. Apabila dah faham isi kandungan Quran itu, maka kita dapatlah petunjuk-petunjuk yang Allah bagi tahu pada kita. Contohnya Tuhan bagi pada kita petunjuk, cakap ini, jangan cakap ini, buat ini, jangan buat itu. Kita dapat gali lagi banyak petunjuk. Kita tahu banyak hukum. Kita tahu banyak benda-benda yang salah. Kita akan dapat lagi banyak petunjuk-petunjuk yang membawa kita menjadi seorang yang lebih baik. Syaratnya kena faham lah. Okey. Tindakan yang kedua, kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam semua perkara. Kena esakan Allah. Okey, dalam semua perkara. Dari sudut sifat ketuhanan Allah, sifat kekuasaan Allah, termasuklah pengibadahan kepada Allah. Okey, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Okey, saya sebelum kita lanjutkan dengan ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga, izinkan saya untuk kukuhkan lagi macam mana cara nak beriman dengan Quran tu. Walaupun kita tahu salah satu rukun iman kita adalah beriman kepada Quran. Jadi apa cara nak beriman sebenar-benarnya kepada Al-Quran? Okey, nombor satu, kita kena percaya dengan yakin bahawa Al-Quran itu benar-benar dari Allah. Bagi kita, semua ayat, semua huruf
yang ada dalam Quran ia benar-benar dari Allah. Itu cara beriman kepada Al-Quran, cara yang pertama. Okay. Cara yang kedua, kita kena yakin bahawa Al-Quran itu benar-benar perkataan Allah. Kalau yang nombor satu tadi, kita yakin Quran itu diturunkan oleh Allah. Bukan rekaan Nabi, bukan cerita-cerita khurafat, tak. Tapi dia diturunkan dari Allah. Lepas tu yang kedua, kita yakin, seyakin-yakinnya bahawa Al-Quran itu benar-benar perkataan Allah. Okey, kalamullah. Okey, cara yang ketiga, kita kena percaya dengan yakin bahawa seluruh isi kandungan Al-Quran itu adalah benar. Benar, tak ada yang bohong, tak ada yang tersembunyi, tak ada yang tidak benar, melainkan ia benar-benar belaka. Okay, cara yang keempat untuk mantapkan ciri orang yang beriman kepada Quran, buat segala yang diperintahkan. Tinggal apa yang dilarang. Cerah ya? Ataupun apa sajalah hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, kita cuba untuk laksanakan. Barulah kesempurnaan ciri beriman kepada Al-Quran itu lengkap. Sempurna. Okey. Tuan-tuan, rahimani wa rahimakumullah, jika kita tidak tunaikan tanggungjawab kepada Al-Quran itu, walaupun kita hanya kata, ya saya percaya saya mata-mata, tapi tak ada tindakan dan sebagainya, maka kita bimbang Al-Quran itu menjadi hujah, akan berhujah, akan menjadi pendakwa raya kepada kita, atau Al-Quran itu boleh menjadi pengguam bela kepada kita semua. Hujjatalaka au alaika. Okey, tuan-tuan dan puan, itu sahaja untuk ayat yang kedua. Surah Al-Jin. Ini bermakna kita telah pun mengetahui perkara pertama tentang jin itu ialah mereka dah dengar Al-Quran, mereka telah mengisytiharkan mereka beriman dengan Al-Quran, dan mereka mengisytiharkan mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Itulah perkara pertama ataupun perihal pertama tentang jin. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, setakat ni ada apa-apa penjelasan, penambahan maklumat, pembetulan? Kalau ada, silakan tuan-tuan. Adakah? Puan Ani Aisyah ada cakap, Aisyah cakap mana dia dah di atas. Saya terkesan dengan ikrar jin takkan menyekutukan Allah, sedangkan ada manusia menyekutukan Allah dengan memohon pertolongan daripada jin. Maksud dia tak minta tolong pada jin lah. Tak macam ni, Aisyah cakap terkesan dengan ayat 2 ni. Sedangkan jin kan berikrar tidak akan menyekutukan Allah, beriman dan tidak akan menyekutukan Allah, tetapi kita sebagai manusia ni ada yang mengambil jin sebagai sekutulah, kita mohon pertolongan dengan jin. Betul, betul. Itu nanti kita akan jumpa ada satu tempat tu betul. Kita tersalah. Jin itu pun mengaku tentang ketuhanan Allah bagi jin yang mukmin lah. Alhamdulillah, kita dah nampak dah ya hakikat sebenarnya jin itu dengan Allah sebagai apa yang sepatutnya jin tu kena lakukan. Ustaz, dia tanya. Ya, Boleh. boleh. Okey, contoh kan macam kita sebagai yalah manusia kita selalu ada buat salah. Tapi kalau macam kita ni dah berusaha untuk mengikut Al-Quran, mengikut sunnah, tapi kita ada kebatasan kita kan Ustaz? Adakah itu dah dikira kita dah berusaha untuk ikut semua suruhan Allah? Ya.
Allah memerintahkan kepada kita fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah dengan kemampuan yang ada. Tapi kalau kita tak mampu nak penuhi, moga-moga Allah memberikan kemaafan kepada kita. Kena tengoklah tak mampu tu sudut apa. Allah akan tengok. Contohlah macam kita belajar macam ibadat haji kan, nak musim-musim haji kan, tuan-tuan nanti kan. Contohnya kita diwajibkan mengerjakan ibadat haji sekali dalam seumur hidup. Betul tak? So, kita cuba nak tunaikan tapi tak dapat kerana kita mempunyai ketidakmampuan. Contohnya begitulah. Tapi kena ada usaha, minta kepada Allah untuk kita dapat laksanakan apa yang Allah perintahkan. Wallahu ta'ala alam. Okey. Boleh kita teruskan lagi satu ayat Boleh Ustaz. ke macam mana? Total lalat lagi kita ni. Atau ada soalan, ada siapa-siapa nak tanya soalan secara verbal kat Ustaz, boleh tanya terus. Boleh tanya terus. Kalau bagi soalan susah lagi saya suka. Sebab saya jawab wallahu ta'ala a'lam. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya Cik Din. Apa khabar? Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz, terima kasih Ustaz. Saya nak tanya Ustaz. Ustaz ada cakap kan yang Nabi biasa komplain pada sahabat dia. Bila Quran dibaca mereka tak tanya apa-apa soalan ya. Betul. Lepas tu dengan kebijaksanaan Allah Ta'ala, kalau kita tengok dalam surah A'raf, surah ke-7 ayat 204, boleh saya baca? Boleh Cik Din, silakan. 204, apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarkanlah akan dia baik-baik serta diamlah dengan menumpukan fikiran supaya kamu beroleh rahmat. So ini fi'il amar, perintah daripada Allah kan? Betul. Okey, sekarang saya nak tanya Ustaz, kalau di pasar malam, kadang-kadang kita dengar orang pasang Quran kuat-kuat ya. Satu, di restoran, kadang-kadang kita dengar orang pasang ayat Quran nak be more Islamik lah ya. Atau di masjid pagi-pagi, kadang-kadang dia main dia mainkan ayat Quran ya. Jadi kalau ikut perintah ni kita kena diam, kita kena berhenti apa yang kita buat, makan pun kita kena berhenti ya. Jadi saya nak tanya Ustaz, macam mana hukum dia? Kalau macam kita terus makan, terus buat tak dengar kan, macam mana tu? Okey. So dia kata kalau kita tak buat semua tu, kita tak akan dapat rahmat ya. Betul. Kalau ikut Quran ni lah, kalau kita dengar dia punya tafsiran dia, betul Ustaz? Betul. Okey, cuma kena diperincikan. Okey. Untuk jawapan ya, Cik Din dia tanya, dalam Quran memang Allah perintahkan kalau kita dengar ayat Quran kena diam, betul tak? Kena bagi perhatian. Tapi isunya adalah kadang-kadang ada orang pasang dekat pasar malam, dekat kedai makan, betul tak? Kalau ikut ayat Quran tu kita macam kena dengar. Ya, seperti mana surah Al-A'raf ayat 204 tu, wa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu. Okey. Jawapannya Cik Din, kena dilihat beberapa sudut. Sudut pertama, kalau macam kes Nabi dengan Abdullah bin Mas'ud, Nabi yang minta diperdengarkan. Kalau kita yang minta untuk diperdengarkan, contoh kita kata dekat tokek kedai tu, Pak Haji, daripada pasang lagu angau-angau tu kan, baik pasang surah jin contoh,
Jadi kalau kita meminta untuk dipasang, kita kena ikut ayat 204 tu. Dengar dan diam. Tapi orang lain yang duduk kat meja sebelah tu, dia tak wajib untuk mendengar dan diam. Faham Cik Din Ya. Kalau situ jenuh kita. Wish, jalan kat pasar malam orang pasal kaset mengaji kan. Tak boleh ke mana kita duduk statik kat situ dengar. Susah. Dia beza. Sebab tu dengan Nabi tu, Nabi SAW, dia yang minta kepada Allah bin Mas'ud untuk dibacakan. Lepas tu Nabi diam. Sampai yang 41, baru Nabi cakap. Sebab Nabi nak suruh berhenti. Lepas tu pula Cik Din, saya dan tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan boleh tengok dekat laman Sesawang. Laman Sesawang. Sekejap ya. Saya nak tunjukkan. Mana pula internet dia? Sekejap ya. Sekejap. Okey, nanti kalau boleh buka saya. Tuan-tuan nampak apa sekarang ni? Tak nampak apa lagi Ustaz? Nampak muka, okey, baru nak naik. Nampak muka Ni. Ustaz. Pertama, Okey, Ustaz tengah share. tolong take note ya. Okey, pertama nanti kena rujuk ya dalam laman Sesawang Jabatan Mufti Wilayah. Soalan dia adalah hukum memasang ayat Al-Quran dan tidak mendengarnya ketika berniaga. So kena baca ulasan dia sampai dekat bawah kesimpulan ni macam ni. Nampak Okey, kita bacalah. Okey. Lepas tu kena buka satu lagi Cik Din, tajuk ni. Hukum mendengar Al-Quran. Ni soalan Cik Din tadi tu. Dalam ni dia ada 3 situasi. Okey, kalau Al-Quran dibacakan dalam salat oleh imam, macam mana? Wajib tak dengar? Okey, selain pada satu Fatihah. Lepas tu baca Al-Quran di luar salat, macam mana? Dan baca Al-Quran di rakam, tu boleh macam mana? Boleh bacalah ya, satu persatu. Tapi jawapan ringkasnya Cik dia macam itulah tadi. Maksudnya, kalau kita yang tidak meminta untuk diperdengarkan, maka kita harus untuk tidak mendengar. Tapi kalau kita ambil masa untuk mendengar, itu lebih baiklah. Ya, itulah jawapannya. Wallahu ta'ala alam. Okey. Ustaz, ada lagi soalan dekat FB. Bagaimana Al-Quran boleh jadi pendakwa raya kepada kita? Okey, Al-Quran, kalau kita tengok dalam nota tadi tu, okey, soalan dia macam ni. Macam mana Al-Quran boleh menjadi pendakwa raya? Hadis Nabi SAW, Al-Quranu hujjatul laka aw alaika. Alaika ke atas kamu. Okey. Al-Quran, kita ni tuan-tuan perempuan ni, ada beberapa hak kita terhadap Al-Quran. Betul tak? Kita ada hak, dia macam hak ni kewajipan lah terhadap Al-Quran. Antara kewajipan kita terhadap Al-Quran adalah mengamalkan segala apa-apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau kita tahu benda tu ada tapi tak usaha nak ikut, nanti Al-Quran akan dakwa kita di hari akhirat. Sepatutnya kita nak Al-Quran ni defend kita. Kan? Penyelamat kita, bagi syafaat kepada kita, tapi boleh berlaku sebaliknya. Okey. Itulah antara penjelasan pendek macam mana boleh menjadi pendakwa raya kepada kita kalau kita tak amalkan, apatah lagi tidak mahu beriman setelah kita tahu baca dan sebagainya. Okey, ada pertanyaan lain ke? Sekejap ya. Saya jawab soalan dekat TikTok sekejap.
ada Encik Khairul Fadli ditanya, adakah bahasa jin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah bahasa jin adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada semua manusia dan juga termasuk diutuskan Nabi itu kepada bangsa jin. Kalau sebut perkataan umat, umat ada banyak makna. Tapi kalau nak merujuk kepada kumpulan, boleh kita katakan seperti itu. Sebab Nabi ni dakwah dia lebih general, lebih luas berbanding dengan Rasul-Rasul terdahulu. Kalau Rasul-Rasul terdahulu, dia kena dakwah pada kaum dia saja. Macam Nabi Muhammad ni, bukan hanya untuk manusia, kesemua sekali. Tak kisahlah dia tu ahli kitab ke, dia apa ke, dakwah Nabi sampai dekat semua. Bahkan termasuk kepada semua jin. Wallahu ta'ala a'lam. Okey Kak, kita ada lagi 2 minit. Ada apa-apa pertanyaan kah? Moga-moga sampai ya. Ni apa, moga-moga dapat manfaat. Moga-moga dapat menambahkan kefahaman. Moga-moga kita dapat meningkatkan keimanan kita kepada Al-Quranul Karim. Kita dapat meningkatkan keimanan kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kelas yang bulan puasa kita ada kelas kah? Ada Ustaz. Oh, ada juga lah pagi ya kan? InsyaAllah pagi. Okeylah, kalau macam tu kita, kalau ikutkan jadual, kelas hari apa tu untuk? Hari Selasa, minggu pertama, kedua dan ketiga. Okey. InsyaAllah hari Selasa, minggu depan, rasanya macam pertama puasa kot kan? InsyaAllah. Hari Selasa pagi pukul apa? Ikut Ustaz lah. Kalau Ustaz yang Ustaz free pukul berapa? Takut Ustaz ada kuliah lain ke macam Okey, mana? pagilah kot. Boleh kot. Pagi kita sambung ayat 3 Tadabbur Ringkas Surah Al-Jin. Saya minta maaf sebab tak dapat nak edarkan nota Surah Al-Jin. Saya cuba dengan kadar yang mampu. Sebenarnya dah ada boleh ambil pun. Tapi saya ada benda nak touch up lagi. Ya, saya nak kembangkan lagi maklumat dekat nota surah Al-Jin tu. Bukan sebab apa tak nak bagi, tapi saya rasa saya nak bagi yang terbaik lah kepada tuan-tuan perempuan ya. InsyaAllah. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Saya serah pada Kak Liza untuk penutupan. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz, macam kalau kita buat sebab Kak Syeda bagi tahu grup ni ramai yang buat tadarus pagi-pagi, atau kalau kita boleh buat dalam pukul 10.30, 11 macam tu, Ustaz free Boleh? time? Boleh. Kalau macam tu, okey, insyaAllah nanti kita bagi tahu dalam grup lain, dalam waktu dia, kita akan bagi tahu semua dalam grup. Jadi, terima kasih banyak Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz dan semua. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Liza. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.